أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن أعوذ Oh, tertanggal. Oh, tertanggal macam mana? Okey. Cukup tak panjang? Boleh? Boleh. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallima taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita sambung semula pembacaan kitab ini. Kita masih lagi dalam bab yang ke-36, iaitu suatu bab yang datang untuk menyatakan tentang ketika seseorang sudah tidak lagi mengenali orang lain berkaitan taubat dan penjelasannya dan orang-orang yang benar-benar di dalam bertaubat. Sambungan dia. Telah berkata pengarang kitab ini, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, di dalam memberi keterangan tentang hadis berkaitan dengan sifat orang-orang yang bertaubat. Kata Imam Qurtubi rahmatullah alaih, yang dimaksudkan dengan mengubah akhlaknya, yang dimaksudkan dengan mengubah akhlak ialah mengubah akhlak yang keras menjadi lemah dan lembut. Akhlak yang dari kaku menjadi toleran. Akhlak daripada pemarah menjadi seorang yang penyabar. Dan yang seterusnya. Adapun yang dimaksudkan dengan hati yang lapang itu ialah yang mampu mendorong sifat dermawan dan mengalah demi kepentingan orang lain. Demikian pula dengan mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang lain dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Contohnya seperti mengubah kebiasaan meminum khamar dengan kebiasaan meminum susu. Mengubah kebiasaan suka berzina dengan kebiasaan melayani, menyempurnakan keinginan anak kaum wanita yang menjadi janda serta anak-anak yatim dan yang lain dan sebagainya. Jadi kata Imam Qurtubi rahmatullah alaih, antara tanda orang yang bertaubat itu adalah ia mengubahkan akhlaknya. Dia berusaha untuk mengubah akhlak dia. Urusan untuk mengubah akhlak ni tuan-tuan, dia satu urusan yang susah. Dia perlu mengambil tempoh masa yang lama. Yang boleh ubah akhlak kita jadi baik ni Allah saja. Kita berusaha untuk mengubah akhlak kita dengan melakukan amal ketaatan. Mudah-mudahan dengan melakukan amal soleh itu Allah mengislah akhlak kita sedikit demi sedikit. Itu pasal penting kita ada waktu amal soleh ni. Kita tak sempurna tuan-tuan. Dalam kita hari-hari datang masjid, pergi masjid beramal ni, kita ada kelemahan kita kan? Kita punya apa? Kelemahan. Kalau musuh kita ni, dia tak tengok baik kita, dia akan tengok kelemahan kita. Dia tak suka kita. Baik dia tu dia tak nampak.
dia akan tajassasu, dia mencari dia cari salah. Contohlah dia tak suka imam masjid lah, kan, dia cari salah imam. Mana-mana masjid pun macam tu lah, kan? Dan dia tak suka imam. Kerja dia cari salah imam. Saya masjid saya pun sama juga, kan. Imam muda saya tu hari-hari datang sembahyang. Hari-hari waktu dia tu. Ada satu hari itu dia tak dapat datang. Rupa-rupanya emergency. Dah WhatsApp saya, "Mam, Ustaz, imam tak ada ni." Come on man. Kan? Tiap-tiap waktu subuh dia ada. Saya semayang belakang dia. Dia imam muda. Saya sepatut imam subuh. Tapi saya suruh dia jadi imam. Sebab kalau saya tak suruh dia jadi imam, dia tak boleh bangun subuh. Dia imam muda, bayi anak saya, kan. Bayi budak umur 21 tahun, kan. Umur 21 tahun keluar madrasah, tuan. Dia masih jiwa apa? Budak kalau umur 18, 19, 20 tahun boleh pegang biji tasbih, zikir, bagi petang, wali tu, kan. Wali. Kan? Kalau budak 17, 19, 20, 21 duduk ke masjid pagi petang, 300 pagi, 300 petang, selawat 1000 kali, Quran tak tinggal, tahajud tak bangun. Oi, itu wali. Yang tua pun tak boleh zikir macam tu. Jadi dia budak umur 21 tahun. Kadang-kadang pagi tu, biasalah kan, budak muda kadang malam jumpa kawan ajak pergi minum teh kat kedai babu ke apa ke, balik 11-12 ngantuk. Tiap-tiap waktu dia ada. Tapi ada satu hari tu dia terlajak lah dia. Dia terlajak. Oh, cepat WhatsApp hantar. "Salam Ustaz, imam tak ada ni." Saya pun kata, "Come on lah. Hari yang dia datang, hari-hari tu kau tak hantar pula. Hari yang dia datang, hari-hari tu salam imam, alhamdulillah imam ada. Hantarlah." Satu waktu tu dia tak datang tu, dia miss, kan. Jadi maknanya apa? Orang kalau tak suka orang tu, dia cari salah lah. Kau cari salah orang tu. Tak kira lah imam kau, siapa kau, Bilal kau, dalam kehidupan kita, bermasyarakat, berjiran, jiran tak suka kita, dia cari salah kita. Musuh kita. Musuh politik pun macam tu. Kan, musuh politik. Kau buatlah baik macam mana pun. 10 baik tu, lemah tu 3. Yang 3 tu dia dicanang yang 3 tu. Kan? Jadi orang nak mengubah akhlak ni, tuan-tuan, dia kata para ulama, dia satu benda yang sukar. Dia perlu mengambil proses yang lama. Dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Memang kita perlu minta pertolongan dengan Allah supaya Allah islah akhlak kita sedikit demi sedikit. Jadi kata Imam Qurtubi rahmatullah alaih, orang yang sebenarnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang berusaha untuk mengubah akhlak dia. Dan mengubah akhlaknya itu, dulu dia keras, tapi sedikit demi sedikit dia berubah menjadi lemah, dan dia lemah lembut. Kemudian daripada seorang yang pemarah barat, satu orang yang kuat marah, dah beramal, dah berzikir, banyak selawat, ni temperature dia pun turun. Jadi orang barat ni, tuan-tuan, orang pemarah, cepat marah lah. Orang barat ni dia kena banyak selawat lah. Dia selawat kena lebih. Nak turunkan dia punya temperature. Jangan zikir la ilaha illallah banyak-banyak. Kan? Kerana zikir la ilaha illallah itu dia memiliki hararah. Dia ada hararah dia. Imam Asy'arani rahmatullah alaih kata dalam kitab dia, zikir la ilaha illallah itu dia memiliki hararah. Dia ada dia punya apa? Bahang dia.
Itu sebab kita tengok kalau ulama zikir, dia mesti hantar zikir itu dengan set dia. Dia ada set dia, kan? Dia ada zikir la ilaha illallah sekian banyak, kemudian dibilas dia dengan selawat sekian banyak, istighfar sekian banyak. Dia punya prescription tu kena ikut. Kan? Kalau banyak ni zikir la ilaha illallah, banyak ni lah selawat dia. Selawat mau lebih nak bagi turun apa? Tu pasal orang zikir, kata Imam Sya'rani, orang zikir la ilaha illallah dengan bilangan ribu-ribu ni, habis zikir la ilaha jangan terus minum air. Dia ada dia punya hararah. Dia kena selesaikan dia punya selawat. Kalau tuan-tuan tanya jemaah tabligh yang keluar tu, kan? Jemaah-jemaah tabligh yang keluar 40 hari, 4 bulan kan, dia ada zikir yang dia kena jaga. Itu masyahid dalam ulama tabligh bagi zikir tu, dia panggil tasbihat. Dia mesti kena jaga benda tu. Dia kena jaga 300 pagi, 300 petang. Dia mesti jaga. Itu compulsory. Dia kena duduk, dia kena habiskan zikir tu. Zikir tu apa? Zikir la ilaha, zikir yang pertama tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Kemudian dia kena selawat 100 kali. Kemudian dia kena istighfar 100 kali. Itu 300 pagi, 300 di waktu pagi. Kemudian 300 di waktu petang. Dia kena jaga zikir tu. Apa yang saya nak bagi tahu ni, himpunan zikir yang dia bagi tu, dia ada dia punya apa? Prescription tu. 100. Ada dos dia. Dia panggil apa? Dos dia. Dia tak boleh zikir la ilaha illallah sampai 300 kali, selawat 33 je. Itu yang laki balik barannya. Bongi je, kan? Dengan rumah tu panas je. Marah je dengan anak nak marah, dengan rumah nak marah. Rumah pun keliru dengan kita. Abang ni semenjak pergi masjid, semenjak beramal lagi marah. Semenjak berzikir ni, semenjak beramal ni makin marah. Sepatut makin beramal, makin pergi masjid, makin mengaji, temperature makin turun. Ni makin beramal, makin abang ni makan penyongek ke apa ni? Marah. Rupa-rupanya dos salah. Suka-suka ambil zikir dalam Google, tahu? Buka-buka YouTube, orang ni kata macam mana dia beramal, orang ni cakap macam mana dia beramal. Dia main sodok je lah. Jadi berhati-hati, kan? Jadi baran ini, kata Imam Qurtubi rahmatullah alaih, gangguan dah. Jadi kata Imam Qurtubi rahmatullah alaih, adapun orang yang mengubah akhlaknya itu daripada pemarah menjadi penyabar, penyantun dia. Dan seterusnya, adapun yang dimasukkan dengan hati yang lapang, yaitu ia mampu mendorong sifat dermawannya dan mengalah demi kepentingan orang lain. Jadi maknanya orang yang dah bertaubat ni, dia nak berdebat dengan orang, nak berbalah dengan orang ni dah apa? Sikit-sikit je. Lepas tu tengok rasa macam dah tegangnya dia pun. Jadi dia mengalah demi kepentingan orang lain. Demikian pula dengan mengubah kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang lain dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Contohnya seperti mengubah kebiasaan meminum khamar. Ubah sifat daripada suka minum minuman yang memabukkan, dia bertaubat dan meninggalkan minuman memabuk ni. Dan dia tukar kebiasaan dia tu. Tukar lain lah. Dia suka minum khamar, dia minum, kata-kata yang Qurtubi, dia memilih untuk meminum susu. Tukar.
Tak semestinya susu lah, minumlah benda yang halal lain kan. Minum apa pun boleh, tapi jangan minum minuman yang memabukkan. Kemudian dia mengubah kebiasaan hidupnya dengan berzina dan meninggalkan bertaubat dengan zina itu dengan dia membiasakan dirinya. Dulu dia berzina dan dia menghapuskan kejahatan zina dia itu. Sebab zina ni biasa dengan siapa? Zina ni dengan perempuan lah. Orang laki-laki ni bila dia berzina, pasangan dia mesti wanita. Jadi Imam Qurtubi rahmatullah kata, menghapuskan kejahatan zina itu. Sebab zina itu dengan wanita, jadi dia menghapuskan kejahatannya itu dengan menyantuni, dengan berkhidmat kepada kaum janda, kata dia. Maknanya ibu tunggal lah, maksudnya khidmat dia. Kan kalau cakap kan orang yang katakan dia ambil rumah yang gitu kan. Bukanlah, maksudnya dia khidmat orang susah lah kan. Kata Imam Qurtubi rahmatullah alaih, dia khidmat kepada kaum yang janda serta anak-anak mereka yang yatim. Dia tebus kesalahan dia dulu. Dah berzina dulu tu, tak ada siapa tahu. Yang tahu hanya Allah dah tutup dah. Dah lah. Buat apa kita keluar dalam TV? Kan? Buat apa kita keluar dalam Google, dalam YouTube? Buat apa kita keluar? Allah dah tutup. Allah paling benci, antara makhluk yang paling Allah Ta'ala benci, apabila satu orang itu melakukan kemaksiatan, dia berzina di waktu malam. Lepas berzina, Allah tutup zina tu. Besok pagi minum kat kedai kopi, dia beritahu kat kedai, malam tadi saya berzina. Orang kedai tak tahu. Paling Allah Ta'ala benci tadi, baik laki-laki maupun wanita. Itu sebab Abdullah ibn Mas'ud kan? Ada satu dalam kitab Hayatus Sahabah, ada satu sahabat nama dia Abdullah ibn Mas'ud. Satu ketika Abdullah ni, dia nak pergi masjid, dia jalan kaki, dia tengah jalan kaki daripada rumah ni, tiba-tiba dia nampak ada seorang laki-laki sedang seret satu hamba perempuan. Hamba tu hamba dia, hamba milik dia, satu perempuan, hamba perempuan. Yes, dia seret hamba ni nak bawa, dalam keadaan hamba perempuan tu menangis. Ketika dia bawa hamba tu, Abdullah ibn Mas'ud tanya, "Ya fulan, apa hal ni?" Kasar, orang kata kasar lah, nak seret perempuan ni. Dia kata, "Ya Abdullah," dia kata, "Wahai Abdullah," dia kata, "tahukah engkau, ini hamba perempuan aku ni. Setelah beberapa lama dia berkhidmat kepada aku, baru aku dapat tahu hamba perempuan aku ni, sebelum dia menjadi hamba aku, sebelum aku beli dia pernah melakukan zina." Dia pernah melakukan zina, aku baru tahu, kata dia. Oleh itu aku bawa dia untuk bertemu dengan qadhi, supaya ditegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Aku dah tahu, jadi aku bawa dia ni, aku nak bawa jumpa mahkamah lah, nak bawa pergi jumpa hakim lah, nak minta supaya dia dibicarakan, supaya hukum Allah Ta'ala ditegakkan. Maknanya apa? Dikisah dia ni, mana dihadkan, dia diberi hukum had, maknanya hukum zina. Kata Abdullah kata, "Wahai fulan, sesungguhnya syaitan kau ni," kata Abdullah, "sesungguhnya syaitan engkau itulah yang bersungguh-sungguh menyuruh engkau bawa perempuan ni." Abdullah kata, "Kau pun ada syaitan? Kira senang barang kau ni pun satu syaitan juga," kata dia. "Kau memiliki syaitan, dan syaitan engkau itulah yang bersungguh-sungguh untuk bawa perempuan ni, sedangkan Allah telah menutup aib dia. Allah
Allah dah tutup aib dia dah. Cerita tu cerita lama. Tak tahu macam mana tuan boleh tahu ni. Abdullah kata, wahai fulan, baliklah. Bawa perempuan ni balik. Yang beritahu ni siapa? Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi benda dosa yang dulu kita dah buat, kan? Kita dah bertaubat kepada Allah. Jangan kita ceritakan dosa kita ni, kan? Kita bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Jadi kata Imam Qurtubi rahmatullah alaih, orang yang pernah terlibat dengan dosa zina itu, dia bertaubat kepada Allah, kemudian dia menukar perbuatan buruk dia itu. Macam mana dia ubah keburukan dia itu? Dia berkhidmat kepada ibu tunggal, kan? Cari keluarga susah, kan? Tengok ibu tunggal anak ramai, kan? Kadang-kadang perasaan kat kampung tu kita tahu dia ada apa? Ni akak ni anak dia ramai, suami meninggal, kan? Kerja mana tu kak? Cleaner, tukang sapu sekolah. Seorang cari makan, 6 orang makan. Jadi kita khidmat dia tu dengan menyempurnakan keperluan hidup dia tu. Bagi bantuan, macam masjid lah kan, kadang bagi apa? Bagi beras, bagi itu, bagi bantuan dan sebagainya. Kemudian serta anak-anak yatim, khidmat kepada anak-anak yatim ni, dan yang lain dan sebagainya. Maka kata Imam Qurtubi rahmatullah alaih, semua kebaikan itu haruslah disertai dengan rasa menyesal atas apa yang telah terjadi di masa-masa yang lalu. Masa kita khidmat tu, kita niat Allah Ta'ala, setiap sayyiat, kejahatan yang kita buat tu, kita tutup dia dengan kebaikan. Tutup dia dengan baik. Sebab akhlak ni tuan-tuan, nak ubah akhlak ni, dia perlu masa yang panjang. Itu sebabnya kadang-kadang kalau Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia ada satu anak, Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan ibni Ali. Satu ketika Sayyidina Hasan ibni Ali ni, ketika dia nak masuk dalam Masjidil Haram, datang satu orang laki-laki tua. Laki-laki tua ni, orang tua ni, dia datang depan Sayyidina Hasan. Dia kata, ya Hasan, dia kata, wahai Hasan, apakah engkau anak kepada Ali bin Abi Talib? Dia saja tanya. Sayyidina Hasan kata, na'am, aku adalah Hasan ibni Ali. Dia kata, wahai Hasan, bapa engkau termasuk diri engkau, dua-dua aku benci. Zaman Sayyidina Hasan ni, kelompok orang yang memusuhi Sayyidina Ali ni, kelompok Khawarij yang benci dengan Sayyidina Ali ni. Dia kata, wahai Hasan, bapa engkau ni termasuk kau, dua-dua aku benci. Maka Hasan ni, tuan-tuan, kalau kita lah kan, Mam, Ustaz, Ji, Haji dan bapa Haji pun dua-dua saya benci. Weh, bapa kita dah meninggal, apa pula kau benci bapa aku pula? Apa bapa aku buat? Nampak tu? Dia datang jumpa Sayyidina Hasan, dia kata, wahai Hasan, kamu dan bapa kamu tu